Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari bahagian pengajian Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 11. Tajuknya persediaan menghadapi hari kiamat. Pada topik kali ini, Ustazah berharap di akhir pembelajaran kita nanti, para pelajar dapat menjelaskan intisari daripada ayat. Yang kedua, dapat menjelaskan maksud Al-Waqi'ah. Yang ketiga, dapat menyatakan hukum beriman dengan hari kiamat. Yang keempat, boleh menjelaskan suasana gambaran kejadian hari kiamat. Yang kelima, menyatakan dan menerangkan golongan-golongan manusia pada hari kiamat. Dan yang keenam, menjelaskan pengajaran daripada ayat tersebut. Mari kita terlebih dahulu mendengar bacaan surah Al-Waqi'ah ayat 1 sehingga 11 beserta dengan terjemahannya. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. Terjemahannya ialah, apabila berlaku hari kiamat itu, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang engkar dan meninggikan golongan yang taat. Apabila berlaku kiamat, bumi bergoncangan dengan sebenar-benar goncangan. Gunung ganang hancur lebur dengan selebur-leburnya. Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran. Dan manusia pula dibahagikan kepada 3 golongan, iaitu golongan yang kanan. Alangkah bahagianya mereka yang berada di pihak yang kanan. Golongan yang kiri, alangkah azabnya mereka yang berada di golongan yang kiri. Dan yang ketiga pula ialah orang yang telah mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di hari akhirat. Mereka itulah orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita lihat intisari daripada ayat 1 sehingga 11 surah Al-Waqi'ah. Intisari pada ayat ini bersifat penyataan kerana tidak ada ayat yang menunjukkan perintah dan tidak ada ayat yang menunjukkan tegahan. Yang pertama kita lihat intisari ayat, kita boleh tulis Allah menjelaskan bahawa hari kiamat pasti berlaku. Intisari ini diambil daripada ayat yang pertama, iaitu pada Idza waqa'atil waqi'ah. Yang kedua, kita boleh tulis Allah menjelaskan hari kiamat akan berlaku kehancuran. Intisari ini diambil daripada ayat yang keempat dan kelima, iaitu Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi dihancurkan, wabussatil jibalu bassa, dan gunung ganang dileburkan. Jadi itu menunjukkan kehancuran. Yang ketiga, kita boleh tulis intisari ayat sebagai Allah menjelaskan pada hari kiamat manusia dibahagikan kepada 3 golongan,
iaitu pada ayat yang ke-7 wa kuntum azwajan thalatha. Para pelajar perlu menulis lagi sambungan dengan menyatakan golongan tersebut. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan Al-Waqi'ah sehingga Allah mengabadikan nama surah daripada surah-surah Al-Quran itu dengan nama Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ini sebenarnya ialah hari yang pasti berlaku. Bererti hari kiamat pasti akan berlaku, cuma kita tidak mengetahui bila dan masanya akan berlaku. Terdapat beberapa nama lain bagi hari kiamat, iaitu dikenali sebagai nama Al-Haqqah. Al-Haqqah ialah hari kebenaran. Yang kedua, At-Tammah. At-Tammah ialah hari kebinasaan di mana pada hari tersebut seluruh alam akan dibinasakan. Yang ketiga, As-Sakhah. As-Sakhah ini ialah hari teriakan, di mana pada masa itu malaikat akan berteriak, maka matilah, hancurlah seluruh alam, dan malaikat akan berteriak kali kedua, maka akan dibangunkan semula semua makhluk yang telah dimatikan sebentar tadi. Dan As-Sakhah ini juga menggambarkan pada hari tersebut manusia saling berteriak, menjerit kerana ketakutan dengan kedahsyatannya hari kiamat. Yang keempat, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah membawa maksud hari kacau bilau ataupun hari ketukan yang sangat besar. Yang kelima, Al-Azifah. Al-Azifah ialah yang paling dekat. Rasulullah SAW menggambarkan bahawa hari kiamat itu sangat dekat dengan menunjukkan kepada dua jari, iaitu jari telunjuk dan jari hantu. Bila kita buka jari telunjuk begitu, kita akan lihat mereka ini tidak berjarak jauh. Begitulah kedekatannya ataupun hampirnya hari kiamat. Yang ketiga, kita lihat bagaimanakah proses berlakunya hari kiamat. Bila diperintahkan oleh Allah untuk menamatkan bumi ini, maka Allah memerintah malaikat Israfil meniup sangkakala. Apabila malaikat Israfil menjalankan tugasnya, maka hancurlah semua yang ada di bumi, di langit, gunung ganang, bukit bukau terbelah. Sebelum kita menghadapi hari kiamat, sebenarnya Allah telah memberitahu kita persediaan-persediaan ataupun tanda-tanda awal agar kita bersedia. Iaitu di antaranya ialah perempuan lebih ramai daripada lelaki, banyak bangunan pencakar langit, ibu melahirkan tuannya, dan lain-lain lagi. Apakah hukum kita beriman dengan hari kiamat? Hukum beriman dengan hari kiamat adalah wajib kerana beriman dengan hari kiamat ini adalah salah satu daripada rukun iman. Jika kita menolak berlakunya hari kiamat, maka kita tergolong dalam golongan yang kufur kerana mengingkari rukun iman. Kita lihat agama-agama lain juga percaya tentang hari kiamat. Cuma mereka membuat persediaan hanya dari sudut fizikal sahaja. Sebagai contoh, pada tahun 2004, Amerika Syarikat telah menghasilkan satu filem yang bertajuk The Day After Tomorrow, di mana pengarahnya Roland Emmerich telah menggambarkan suasana hari kiamat di mana berlakunya pemanasan global yang mencapai satu tahap yang sangat tinggi.
Bila mencapai satu tahap yang tinggi, maka berlaku titik balikan. Bila berlaku titik balikan, bumi yang panas ini akan bertukar menjadi sejuk, negatif di bawah paras kosong, menyebabkan semua membeku. Lalu mereka menciptalah segala persiapan agar bumi kembali panas, mereka tidak lagi berada dalam kesejukan. Dan didapati juga di Jerman, di satu desa yang bernama Rothenstein. Di desa ini mereka telah bina kubu-kubu untuk menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Kawasan tersebut berkeluasan 31 hektar, dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, hospital, ada pusat membeli belah, ada pelbagai kemudahan di mana dinding-dinding dan pintunya dibuat anti ledakan nuklear. Tahan segala senjata kimia dan senjata biokimia. Tahan segala dentuman bom. Semata-mata untuk selamat daripada hari kiamat. Dan kita dapati juga negara Amerika dan Rusia telah berulang kali menghantar astronot mereka ke angkasa. Tujuan mereka ke angkasa adalah untuk mengkaji ada tak planet yang lain selain daripada bumi untuk mereka tinggal. Sekiranya bumi satu hari ini akan hancur, mereka akan beramai-ramai berhijrah ke bumi lain. Sedangkan mereka lupa bahawa bumi ini yang akan hancur ini tidak lagi bergerak di atas paksi yang ditentukan, akan tergelincir berlanggar dengan planet-planet yang lain. Begitu juga yang terakhir, dalam kajian didapati Amerika dan Rusia telah menghantar sekali lagi astronot mereka untuk mencari ataupun menyekat komet daripada menghentam bumi satu hari nanti. Dan sebelum ini kita pernah tahu mengenai komet Halley, dan yang terbaru iaitu pada 28 Jun mereka dapati sekumpulan astronot mereka mendapati ada satu objek besar yang mereka sebut sebagai komet gegasi yang menuju kepada sistem suria. Dan mereka ini berusaha sebenarnya untuk menahan komet tersebut, di mana komet tersebut mengambil jangka masa yang panjang lah, lebih kurang 200 tahun untuk melengkap orbit mengelilingi matahari sebelum dia menghentam bumi. Jadi mereka cuba membuat kajian-kajian, membuat pelbagai usaha untuk menyekat hentaman tersebut kerana takutnya kepada hari kiamat. Kita lihat pula proses hari kiamat. Dalam slide ini kamu nampak ada tertulis hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan hari keempat. Ini bukannya bilangan hari berlakunya hari kiamat. Ini sekadar nak menunjuk proses-proses hari kiamat. Okey, yang pertama, bumi akan bergegar dengan kuat. Yang kedua, apabila bumi bergegar dengan kuat, maka gunung ganang yang berada di dalamnya akan bergerak tempat, berubah tempat lalu hancur. Yang ketiga, wanita-wanita yang mengandung akan keguguran kerana beratnya gegaran tersebut dan mereka akan lupa kepada anak yang mereka sedang susukan. Dan yang keempat, manusia yang berada di dalam muka bumi ini akan kacau bilau, kelihatan seperti orang mabuk. Penjelasannya kita akan lihat selanjutnya selepas ini, iaitu mari kita lihat bagaimanakah kedahsyatan hari kiamat seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama kita lihat apakah yang akan berlaku kepada bumi. Pada hari kiamat nanti, bumi akan bergegar kerana bumi tidak lagi beredar di atas paksinya akibat dihentam oleh komet yang disebut sebagai komet Halley.
Apabila komet ini menghentam bumi, bumi tidak berada di atas landasan yang betul, bumi akan berlanggar dengan planet-planet yang lain, menyebab berlakunya gempa bumi yang dahsyat yang kita lihat pada hari ini. Sekiranya gempa bumi berlaku dengan dahsyat, maka boleh runtuh bangunan, gunung boleh hancur, sungai boleh melempah naik ke darat, memusnahkan seluruh isi alam. Kita lihat apabila tadi berlaku gempa bumi, gunung ganang yang tadi menjadi pasak bumi akan bergerak daripada tempat asal kerana tercabut pakunya, akhirnya bumi itu hancur lebur. Kita lihat contoh ya, sebagaimana gunung berapi apabila meletus, maka bertebaranlah isi perut yang ada di dalamnya menjadi debu-debu yang sangat tebal. Kita lihat pula apa yang berlaku kepada manusia. Sudah pastilah apabila bumi ini bergoyang, maka manusia seperti dalam keadaan mabuk kerana ketakutan yang amat luar biasa dan akhirnya mati. Bagi mereka yang pernah mengalami gempa bumi, sudah pasti akan mengetahui mereka akan mengalami sakit ataupun pening kepala ataupun mabuk. Itu gempa bumi yang kecil saja. Apatah lagi kalaulah kiamat berlaku. Dan yang keempat, Al-Quran menggambarkan kedahsyatan hari kiamat ini ialah kepada wanita di mana wanita-wanita yang mengandung akan keguguran kerana dahsyatnya goncangan ataupun beratnya goncangan. Dan yang kedua, wanita yang menyusu akan terlupa kepada anak mereka. Kalau sebelum ini bayi dan wanita ini sangat rapat dan sangat akrab, tetapi apabila berlakunya hari kiamat, ibu-ibu yang menyusukan anak ini telah terlupa bahawa mereka sedang menyusu, menyebabkan manusia menjadi lupa segala-galanya. Itulah kedahsyatan hari kiamat. Dalam surah Al-Waqi'ah tadi dijelaskan kepada kita bahawa manusia akan dibahagikan kepada 3 golongan, iaitu golongan yang pertama, golongan kanan, juga disebut sebagai Ashabul Maimanah. Golongan kanan ini ialah golongan yang menerima buku amalan dengan tangan kanan kerana ketinggian martabat ataupun amalan yang mereka lakukan di dunia. Yang kedua, golongan kiri. Golongan kiri disebut sebagai Ashabul Mash'amah, iaitu mereka yang menerima buku amalan dengan tangan kiri dan dicampak ke dalam api neraka kerana sikitnya ataupun tidak melakukan amal kebajikan semasa di dunia. Dan yang ketiga disebut sebagai Al-Muqarrabun. Al-Muqarrabun ini ialah mereka yang sentiasa berlumba-lumba dalam melakukan kebajikan. Mereka terdiri daripada para nabi, rasul, syuhada, sahabat-sahabat nabi dan hakim yang adil. Baiklah, yang terakhir kita akan lihat pengajaran daripada surah Al-Waqi'ah yang kita pelajari sebentar tadi. Di sini Ustazah tulis 3 contoh pengajaran daripada ayat tersebut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini Allah akan memberi balasan pada hari kiamat. Kalau kita tulis sampai di situ, kita akan dapat 1 markah. Dan kita sambung lagi atas segala amalan yang dilakukan, maka kita dapat lagi 1 markah. Contoh yang kedua, kita hendaklah beriman dengan rukun iman yang kelima, iaitu beriman dengan hari kiamat. Sampai di sini, jika kita tulis, kita hanya dapat 1 markah lagi. Kita perlu lagi menulis untuk mendapat markah yang kedua, iaitu huraian. Yang ketiga, kita perlu sentiasa berusaha menjadi golongan kanan.
Kalau di sini sampai pada golongan kanan ini dah dapat 1 markah. Uraiannya dengan melakukan amal kebajikan. Alhamdulillah. Sampai di sini saja topik kita. Ustazah harap semua faham dan dapat mengambil pengajaran. Mudah-mudahan kita semua bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.